أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time. Baca faham amal pada hari ini kita meneruskan halaman yang ke-20 dalam juzuk yang pertama. Ustaz, apa khabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kita menyambung kepada halaman yang ke-20 hari ini Ustaz ya, berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim. Kalau sebelum ini kita selesai dengan kisah daripada muka surat 7 hingga 19 berkaitan dengan Bani Israel. Panjang, memang panjang kisahnya, dan kemudian dibawakan kisah Nabi Ibrahim sebagai contoh teladan pemimpin agung yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Kalau kita ada Nabi Adam, Nabi Ibrahim juga contoh teladan kita pada hari ini untuk sama-sama kita menguatkan dalam diri kita bahawa sebenarnya Allah inginkan kita ini menjadi pemimpin khalifah di atas muka bumi ini, mencontohi kepada Nabi Adam, kepada Nabi Ibrahim, bukannya Bani Israel ataupun Iblis yang telah pun kita belajar pada halaman-halaman sebelum ini. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan meneruskan ya dengan bacaan Ummul Quran. Tapi sebelum itu mungkin tuan-tuan yang berada di rumah boleh ambil mushaf ya, bersedia ya, ataupun muat turun ya aplikasi Smart Quran dan tolong share ya, tolong kongsikan pasal hari ini kira hari pertamalah bagi minggu ini untuk kita belajar. Mungkin ada yang terlupa dah bercuti hari Sabtu, bercuti hari Jumaat, jadi terlupa Quran Time pukul 12. Masih lagi setia insya-Allah untuk kita teruskan ya. Minggu ini kita dah masuk kepada hujung juzuk pertama dan masuk kepada awal juz yang kedua insya-Allah. Jadi silakan Ustaz, Ummul Quran. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul yang sentiasa ceria, mudah-mudahan dia beri kesihatan selalu. Amin. Untuk bersama-sama dengan masyarakat sana untuk My Quran Time. Alhamdulillah, surah Al-Fatihah surah yang tidak pernah jemu kita baca. Buktinya tidak ada orang kata saya boring lah baca surah Al-Fatihah. Semayang kali ini saya nak baca surah lain lah pula. Surah lain. Tidak ada. Betul lah, Al-Quran itu betul-betul mukjizat yang mana setelah sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang itulah ayat yang dia baca. Ya, malah ia adalah syifa Ustaz ya. Dia adalah ubat yang penawar tersendiri, kita, penawar. Okey. Saya nak fokus sedikit pada ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak antara kesalahan-kesalahan yang berlaku ialah lam yang mati itu alhamdu, dia seakan-akan dihidupkan kembali. Bila kita buat klinik Al-Fatihah, itu antara kesalahan yang banyak berlaku. Jadi kita kena pasti supaya kita elak kesalahan tersebut. Yang dibaca seperti alhamdu. Dia macam ada dia terlajak ya. Ada yang tu dia tahu saya dah mati kan Ustaz, tapi saya hidupkan balik. Dia dah mati dihidupkan balik. Maksudnya dia macam ada qalqalah pula kat situ. Macam ada qalqalah, betul. Jadi seakan-akan dia berbaris di atas. Maka itu kita hati-hati. Alhamdu, matikan betul-betul Ustaz. Okey. Sama-sama kita dengan Fatihatul Kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi bacaan Al-Fatihah sebentar tadi untuk mengingatkan kepada kita bahawa kita memohon jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau wahai Allah beri nikmat, dan salah satunya adalah di kalangan para nabi. Ya, Nabi Adam telah pun kita belajar bagaimana Nabi Adam itu boleh belajar, mengajar, mengalami ujian, tersilap tetapi bertaubat cepat-cepat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah rahsia hebatnya seorang khalifah bagi kita untuk kita contohi daripada Nabi Adam. Dan daripada Nabi Ibrahim pada hari ini kita ingin bersama ya bagaimana kisah Nabi Ibrahim pada muka surat 19 sudah pun kita belajar dan kita menyambung pada hari ini. Mari kita tengok sinopsis bagi halaman ke-20 iaitu daripada ayat 127 hingga 129 bercakap tentang pembangunan Kaabah serta doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, kita akan belajar mengapa penting Kaabah ini, disambung pada ayat 130 hingga 132 tentang kebodohan ataupun digelar sebagai akal yang rendah bagi orang yang benci kepada agama Nabi Ibrahim, dan disambung kepada bahagian pertama bantahan atas dakwaan kaum Yahudi bahawa mereka menganut agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi inilah yang kita nak tengok, masih lagi ada kaitan dengan Bani Israel sebelum ini, tapi kita dah mula memberi fokus kepada bapa kepada rasul-rasul ya, iaitu Nabi Ibrahim. Ia di apa istilahnya, orang Yahudi, Nasrani ya, orang Islam semuanya menyatakan bahawa kami daripada Nabi Ibrahim. Tetapi siapa yang betul, kita tengok kepada apakah fakta, data, maklumat yang ada pada ayat 127 hingga ayat 130 dahulu. Kita baca Ustaz, silakan. Okay. Terima kasih Ustaz Fazrul dan juga penonton-penonton sahabat-sahabat Al-Quran, My Quran Time, baca, faham dan amal. Alhamdulillah kita dah nak berada di penghujung Ustaz. Betul. Juzuk yang pertama hari ini muka surat yang ke-20. Sama-sama kita akan membaca daripada ayat 127 hingga 130. Dan insya-Allah saya akan cuba mengalunkanlah dengan tarannum nahawan. Nahawan seperti mana saya baca surah Al-Fatihah tadi, dan juga pembukaan tadi pada ayat wa idh yarfa'u Ibrahim 127 pada hari ini yang menjadi perbincangan kita pada hari ini. Lagu nahawan sebagaimana semalam kita ulang kaji dengan Al-Fadhil Dr. Anwar Hasin, bagaimana kita dianjurkan bila baca Al-Quran baca dengan dalam keadaan nada kesedihan. Biar ada feel macam Ustaz sebut semalam, ada feel, ada jiwa kehambaan. Saya juga tersentuh bila kita sentiasa masuk My Quran Time ni, kita nak persembahkan bacaan, kita cuba untuk membuatkan bacaan yang paling baik dengan suara yang paling baik, dengan alunan yang mengikut hukum tajwid supaya dapat menarik masyarakat di sana kembali kepada Al-Quran untuk tadabbur Al-Quran. Jadi antaranya lagu Nahawan ni juga jadi lagu favourite lah. Favourite saya dan juga Ustaz Tarmizi Abdul Rahman juga suka dengan lagu Nahawan. Jadi bagi tuan-tuan yang berada di online sekarang ini, bolehlah siapa yang suka Nahwan beritahu kat situ saya suka Nahwan ya, tolong tawarkan. Dan bagi yang nak lagu lain tak apa, nanti esok lusa Ustaz ni insya-Allah kita boleh bertukar. Hari ini kita Nahwan. Ini hari Nahwan Ustaz. Sebab apa Nahwan? Nahwan irama dia dekat dengan kesedihan. Sebab tu dalam kitab-kitab para ulama berkenaan dengan antara kitab Jamalul Qurra disebut ulama letak satu bab anjuran menangis ketika baca Quran. Al-buka fi qiraatil Quran. Anjuran menangis. Kenapa tadilah macam Ustaz sebutlah. Bila kita menangis sudah pasti kita ada jiwa kehambaan. Masya-Allah. Okey. 127 hingga 130. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat 127 hingga 130 tadi adalah sambungan kisah Nabi Ibrahim ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan asas Baitullah bersama Ismail sambil berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amalan dari kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa'idh, yang telah kita belajar sebelum ini, Allah bawakan sejarah itu untuk kita kenang, untuk kita ingat, dan ia bukan sekadar cerita penglipur lara, tetapi ia adalah satu sejarah penting jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Dan apakah yang dibuat oleh seorang insan bernama Ibrahim, iaitu beliau meninggikan qawaid. Qawaid ini adalah jamak ataupun plural, kata jamak, kata banyak kepada kaidah, foundation ataupun asas minal bait, iaitu rumah Allah Al-Kaabah, ya, yang berada di Mekah itu sendiri. Dan selepas itu disambung lagi dengan wa Ismail. Jadi ketua bagi projek ini adalah Nabi Ibrahim, diikuti oleh pembantunya, anak beliau, iaitu Nabi Ismail. Dan apakah yang berlaku? Yang kita kena beri perhatian, ini adalah projek seorang ayah bersama si anak. Nak ceritanya dalam kehidupan kita, tuan-tuan sekalian, kita sebagai ayah, sebagai ibu, ya, perlu melibatkan anak kita. Perlu melibatkan zuriat kita ataupun pasukan kita dalam projek, dalam amalan yang membawa kebaikan. Dan ketika dah selesai projek tersebut, ustaznya, apa yang perlu kita buat? Bukannya kita kata, wah saya ni dah berjaya, itu kerana kita pakar, bukan. Tapi kita kena berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya, Tuhan kami, terimalah daripada kami apa yang sudah kami buat. Maksudnya kalau hari ini kita dapat baca Quran, ustaznya, kita dapat berkorban, nanti kita ada korban pula, ustaznya. Jadi semua perkara-perkara amalan solat berjemaah, kita dapat segala kebaikan, perlu dengan rasa rendah diri, Rabbana taqabbal minna. Mengapa penting? Kerana inilah lambang kehambaan dan itu tanda amalan kita diterima. Tanda amalan diterima. Ulama berbincang, kalau kita ada rasa dalam hati kita, ya Allah, terimalah amal aku itu, maksudnya insya-Allah amal kita diterima. Tetapi kalau katakan kita rasa bahawa confirm amal saya diterima, saya ni memang baik, tak sangka hari ni saya boleh baca Quran dengan tadabbur sekali, itu sebenarnya kita sudah rasa ujub ataupun sum'ah. Dia kalau ujub ni ustaz, dia rasa hebat juga aku. Kan, kalau sum'ah maksudnya dia nak dengar-dengarkan, dia nak dengar yang Encik A ataupun Encik B, nama kita tu disebut-sebut oleh orang lain. Dipuji oleh orang lain. Itu satu penyakit. Sum'ah. Ataupun kalau riak, dia nak nampak-nampak kan ustaz.
Dia nak nampak-nampakkan. Kalau katakan dia ambil gambar, bukan salah ambil gambar kan. Tapi kalau orang tak like kat pada gambar tu, dia rasa macam tak puas hati. Ya, dia nak menampakkan amalan itu kerana manusia, maka itu adalah penyakit dan salah satu ubatnya Rabbana taqabbal minna. Dan disambung dengan ayat yang pada hujung itu, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Ya, ini satu perkara yang penting Ustaz ni, pasal dalam membina projek ataupun amalan kita ini ada kepayahan. Ada kepayahan, tetapi Allah mendengar, ya, dan Allah mengetahui. Dengar apa yang kita cakap. Tapi kalau kita tak cakap pun Ustaz, ya, kalau kita ada kepayahan tuan-tuan nak baca Quran, nak bangun malam, nak solat berjemaah, nak pergi bekerja dan sebagainya, Allah tahu. Allah tahu. Dan kalau Allah tahu, kalau ayah tahu anak ada masalah, ayah akan cepat-cepat mencari penyelesaian. Kalau ini Allah yang maha mengetahui, sudah tentu Allah akan bantu kita. Kalau masih lagi ada kepayahan, itu tandanya Allah nak kita makin menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana syurga itu bukannya murah, ya. Jadi itu daripada ayat 127 dan disambung pada ayat 128, doa Nabi Ibrahim, tolong ya Allah jadikanlah kami ini, ya, orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji. Ini penting Ustaz, dia pasal ceritanya begini, pasal ada orang yang dia bila rasa dia dah menyerah diri pada Allah SWT, dia nak buat ibadah ataupun dia nak buat amalan harian itu ikut cara dia, cara sendiri. Tapi sebenarnya di sini wa arina manasikana, ya, tunjukkanlah manasik ataupun tata cara beribadah. Ya, kalau dalam hadis dalam Quran Amazing ini ada dinyatakan tentang Jibril membawa Ibrahim hingga Masy'aril Haram, lalu berkata ini adalah Masy'aril Haram, tempat-tempat untuk kerjakan haji itu dibawa oleh Jibril. Kalau dalam konteks ibadat ni kita mesti ikut cara yang diajak oleh Allah Taala dan melalui nabinya. Betul. Saya ingat Ustaz, saya pengalaman jadi imam kan. Kita ada makmum, kadang yang takbir saja macam-macam jenis takbir. Oh betul. Dan ada yang takbir macam ni pun ada. Ada yang macam ni lebih pada kepala pun ada. So bila kita tanya ambil daripada mana amalan ini? Betul. Mereka kata ikut orang lah. Ikut orang. Jadi itu yang kita nak belajar di sini, bahawa wa arina manasikana, Nabi Ibrahim sendiri berdoa, ya Allah nampakkanlah, tunjukkanlah kaedah yang betul. Dan bila tunjuk kaedah yang betul, kita tak adalah dapat Jibril Ustaz ya. Jibril datang nak tunjukkan kita ya. Kita pergi mencari ustaz, ulama, orang yang mengetahui daripada sumber asal. Ya, sumber yang asli daripada Quran, daripada sunnah, dan watub alaina, dan itu diikuti dengan kami bertaubat. Ya, kami terimalah taubat ke atas kami. Maksudnya dah bertaubat, Nabi Ibrahim minta taubat diterima. Dan mungkin ada orang bertanya, Nabi Ibrahim, kalau saya bertaubat, saya ni memanglah banyak dosa tuan-tuan. Tetapi kalau Nabi Ibrahim taubat apa? Kan. Sebenarnya bila perbincangan ulama tentang perkara ini, taubat kita, taubat saya lah tuan-tuan ya, dia berbeza dengan taubat Nabi Ibrahim dari segi apa? Kalau saya pasal dosa banyak Ustaz, kena bertaubat kan. Tetapi Nabi Ibrahim dia tidak ada dosa, tetapi bab kebaikan yang dia buat, bila dah buat baik tu, berdoa pasal rasa baik tu tak cukup baik. Yang itu maksud taubat bagi para nabi. Dan maksudnya apa? Kalau saya bertaubat kerana dosa, Nabi Ibrahim ni bertaubat kerana dah buat baik tapi tak rasa cukup baik. Itu adalah satu pelajaran yang perlu kita ambil perhatian lah ya. Maksudnya kalau rasanya kita dah baca Quran pun kena bertaubat juga Ustaz. Kita dosa banyak Ustaz. Buat dosa. baik tak banyak, dosa pula banyak. Jadi jangan sampai waktu kita dah Assalamualaikum warahmatullahi lepas solat kan. Kita rasa macam alhamdulillah hebat juga aku boleh solat ya. Tak boleh kan. Kita kalau Nabi ucapkan astaghfirullahalazim itu minta ampun pasal apa? Walaupun buat baik tapi bukan mungkin ya, pasti ada kekurangan daripada apa yang kita buat. Innaka antat tawwabur rahim. Ini yang penghujung ini mantap Ustaz ya. Sesungguhnya engkau ya Allah yang Maha penerima taubat. Ceritanya apa? Kalau katakanlah Ustaz ya, anak Ustaz lah, kalau anak saya kan datang jumpa saya, kata abah terpecah cawan abah. Sekali. Kali kedua pecah mangkuk pula. Kan? Abah minta maaf abah, boleh maaf ya. Dan kali jangan buat lagi. Kali ketiga besoknya tumpah air, pecah lagi gelas besar beli daripada luar negara Ustaz. Ini dah mula dah ni. Ini minta maaf je kan. Manusia ada
had dalam memaafkan sesama manusia, tetapi di sini at-tawwab dalam bentuk mubalaghah, dalam bentuk yang besar, dalam bentuk yang luas. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Allah tidak pernah bertepian menerima taubat. Dan kalau orang buat silap dengan kita Ustaz ni, walaupun kita dah maafkan, kita mungkin ada kurang sikit dia punya sayang pada orang tersebut, tetapi Allah tutup ayat 128 itu dengan perkataan apa? Ar-Rahim. Orang yang bertaubat, berkali-kali taubat, ada silap, Allah masih lagi sayang seperti mana dia sebelum dia bertaubat membuat kesilapan tersebut. Jadi ini adalah ayat yang amat powerful, ya, yang sebenarnya kalau kita doa Ustaz ya, kita boleh amalkan, ya, tutupkan dengan Asmaul Husna, innaka antat tawwabur rahim. Dan selepas itu masih lagi Nabi Ibrahim berdoa. Nah, doa inilah yang menjadi asas kepada Quran Time Ustaz. Quran Time ini dia ada kaitan dengan salah satu perkataan ayat 129. Jadi tuan-tuan yang berada dekat Facebook, cuba teka perkataan apa, ya. Dan untuk kita pastikan kita ingat ayat ini ada kaitan dengan aktiviti tuan-tuan. Bukan mudah Ustaz ya. Nak istiqamah juzuk pertama, ini baru juzuk pertama Ustaz ya. Lepas tu juzuk 2, 3 sampai 30. Tapi ayat 129 ni penting. Jom kita dengar Ustaz Tarmizi membacakan ulangan. Pastikan ayat ini kita faham mengapa saya masih sama istiqamah dengan My Quran Time. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Saya hari ini maknanya kita blok pertama ini Ustaz berkenaan dengan doa-doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Masya-Allah. Yang mana doa yang pertama yang paling baik adalah daripada Al-Quranul Karim. Betul. Yang boleh kita amalkan. Yang kedua daripada hadis-hadis Nabi, dan yang ketiga doa yang kita susun daripada para ulama. Kita dahulukan doa-doa ni. Cuma kelihatlah pada makna-makna juga supaya kalau janganlah kita doa supaya bangkit balik Rasul ni kalau tak boleh. Maknanya okey, doa yang Nabi Allah Ibrahim amalkan, yang boleh kita amalkan. Ayat 129 Ustaz. 129. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Daripada ayat 129 ini menjadi fokus, ya. Fokus yang perlu tuan-tuan beri perhatian di rumah tentang bagaimanakah modul tarbiyah. Ya, perkataan yang kita nak beri highlight pada hari ini perkataannya Rabb, ya, Rabb yang banyak berulang dalam Al-Quran 980 kali, yang maksudnya adalah mendidik, membesarkan. Bila kita baca dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan ini bukan sekadar menciptakan kita tetapi mendidik dan membesarkan potensi yang ada pada kita. Maksudnya, jadi bila kita bercakap tentang doa Nabi Ibrahim, Rabbana, ya, wahai Tuhan kami, Tuhan ini yang mendidik kita, yang membesarkan kita. Salah satu doa Nabi Ibrahim minta dibangkitkan seorang rasul. Ya, seorang rasul daripada minhum, daripada orang-orang yang ummi. Peranan pertama tilawah Al-Quran ataupun tilawah ayat-ayat Allah SWT. Yatlu alaihim ayatik. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ada dua kat situ, iaitu mengajarkan kitab dan juga al-hikmah. Dan yang ketiganya, wa yuzakkihim. Ayat begini lebih kurangnya ada berulang dua kali dalam Al-Quran lagi Ustaz. Ya, pada surah Al-Imran ayat 164 dan surah Al-Jumu'ah, ya, pada ayat yang kedua. Dan ini permintaan Nabi Ibrahim. Tetapi bila Allah balas dengan cara yang sedikit bertukar.
iaitu apa? Allah kata memang yatlu alaihim ayatik, tetapi taklim itu dikemudiankan. Allah letakkan dahulu wa yuzakkihim, peranan rasul itu, dan barulah wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi apakah kepentingan? Apa tiga perkara tersebut? Tilawah, ya. Dan keduanya adalah tazkiyah, dan yang ketiganya adalah taklim. Dalam ayat ini tilawah, taklim, kemudian baru tazkiyah, Ustaz, ya. Tapi Allah bagi kepada doa Nabi Ibrahim dengan cara susunan yang berbeza. Ya, lantaran apa? Kadang-kadang kita minta ABC, Ustaz, ya, tapi Allah bagi kita BCD. Ya, Allah bagi kita minta kalau boleh tahun 2020 ada kereta yang boleh melayang ke, kan, kita boleh kalau boleh macam-macam berlaku, tapi Allah bagi apa? Allah bagi kita COVID-19. Pasal apa? Pasal Allah lebih tahu apa yang terbaik, dan salah satu yang kita setakat ni nampak, Ustaz, ya. Tuan-tuan berada di rumah, ya. Kalau rasanya kita ada kereta yang boleh melayang, mungkin kita pun melayang sekali, tak sempat baca Quran, tapi Allah suruh kita untuk melihat kepada Al-Quran. Untuk apa? Tilawah. Program My Quran Time ini adalah program tilawah. Ustaz baca, ya, tuan-tuan ikut, kemudian kita tadabbur sikit. Tilawah bukan sekadar baca, tapi kita ikuti dengan faham, ikuti dengan amal, tapi maksudnya itu secara ringkas. Yang kita ulang. Tapi selepas itu apa? Selepas itu kita akan taklim. Taklim ni maksudnya mendalam lagi, Ustaz. Nak memahami mendalam lagi. Kena cari cikgu, kena cari ustaz, kelas Al-Quran, mendalam lagi. Fiqahnya macam mana, tauhid macam mana, yang itu taklim. Jadi My Quran Time yang tuan-tuan committed ini sebenarnya adalah sebahagian daripada legacy daripada Nabi Ibrahim. Agar apa? Agar bila kita buat perkara ini, insya-Allah kita akan sentiasa dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikut Nabi Ibrahim. Bukannya mengikut kepada akal kita semata-mata, ataupun kita ini jadi orang yang tidak soleh. Itu sebabnya ayat 130 itu, kita nak jadi orang yang soleh, kita kena ikut kepada Nabi Ibrahim. Kita akan sambung sebentar lagi. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal. Kembali kita dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Pada hari ini kita mendalami muka surat yang ke-20, di mana kita menyambung kisah Nabi Ibrahim yang amat istimewa. Salah satu sifat seorang pemimpin yang hebat ialah banyak berdoa dan berfikir tentang generasi akan datang, tentang zuriatnya, untuk kembali, untuk menyerah diri laka, untuk Allah semata-mata, dengan tauhid yang betul-betul khalis, yang betul-betul bersih, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin dalami dahulu kepada tajwid pada hari ini, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Sebelum kita sebut tentang ilmu tajwid, kita nak berjemput seperti biasalah semua sahabat-sahabat Al-Quran untuk kita bertemu ataupun bergabung di Facebook Sahabah Al-Quran. Sahabah Al-Quran, satu platform rasmi, iaitu juga kita ada My Quran Time Official YouTube, kita ada Facebook Sahabah Al-Quran My Quran Time, dan kita ada Instagram My Quran Time Official. Kita bertemu sama-sama, kita bergabung, kita boleh share nota-nota kita boleh tanya soalan dan bagi pandangan dan juga nasihat. Mudah-mudahan kita dapat menambah baik, Ustaz. Dan saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabah Al-Quran kita. Ya, kita ada kad lagi ni, Dr. Norin Fitrisha, ya. Kepada kru My Quran Time, semoga istiqamah sentiasa bersama Al-Quran. Amin. Warna pink dia punya kadnya, dan lebih daripada itu ada kek pink dengan strawberry kat atas dia. Ya, jadi terima kasih kepada sahabat Al-Quran. Yang lain pun sahabat, walaupun di mana jua, ya, kita doakan terus kita dapat peluang bertemu. Kalau bukan di sini, kita harapkan di sana, ya, nanti, tapi terus istiqamah sebagaimana doa Dr. Norin Fitrisha. Semoga istiqamah sentiasa bersama Al-Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita menyambung tajwid, Ustaz. Baik, untuk segmen tajwid kita mencuri
beri ruang sedikit, ambil masa berkenaan dengan kategori-kategori pembaca Al-Quran. Kategori-kategori itu membaca Al-Quran boleh kita saksikan di skrin kita ini, iaitu 3 kategori pembaca Al-Quran. Hari ini kita ambil satu dulu. Yang pertama disebut sebagai muhsinun ma'jur, iaitu orang yang membaca Al-Quran bertepatan dengan hukum tajwid. Dengan maksud kumpulan pertama dia membaca Al-Quran, dibaca ikut hukum tajwid, dibaca dengan sebagaimana yang telah dijelaskan disiplin-disiplin ilmu tajwid, dia ikut semua, dijaga hukum mak, dijaga huruf-huruf dan sebagainya, maka dia diberi pahala atas apa yang dibaca. Maka kita ikhlaskan niat kita untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis Nabi SAW, hadis yang sahih berkenaan golongan yang membaca Al-Quran dan mahir yang membaca Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia. Satu motivasi kepada kita semua untuk terus belajar. My Quran Time, kita ambil peluang untuk buka mushaf Al-Quran dan kita cuba baca dengan bacaan yang terbaik dan kita faham pula makna dia. Moga-moga Allah Taala berikan kepada kita ganjaran pahala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga ia dimudahkan urusan kepada kita Ustaz ya, pasal Allah dah berjanji dah, walaqad yassarnal Qur'ana lizikr fahal min muddakir. Kami telah mudahkan ya. Memang Quran ini kita bukan orang Arab kan. Orang Arab pun sebenarnya ada yang tak boleh nak membaca, memahami isi kandungannya ya. Betul. Yang kita doakan Allah mudahkan, dan inilah salah satu platform yang kita sama-sama bersahabat, kita sama-sama mendalami Al-Quran. Maka mari kita sambung Ustaz ya. Sila Ustaz. Kepada ayat 131. Kalau ayat 130, orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Ini kritik kepada orang-orang Yahudi ya. Bila dia kata bahawa sebenarnya kami ini yang betul-betul ikut Nabi Ibrahim, sebenarnya kalau katakan benci daripada jalan hidup Nabi Ibrahim yang asalnya ya, maksudnya kepada Kaabah, dan kemudian dalam kitab-kitab yang ada, dalam kitab Nabi Musa itu bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun tak, sebenarnya mereka ini yarghabu an, ya, benci. Bila yarghabu fi, dia suka sangat ya, tapi yarghabu an itu maksudnya benci daripada millah Ibrahim ya, agama Nabi Ibrahim. Maka orang-orang ini digelar sebagai akalnya tak cukup matang. Ya, Allah nak cakap kamu ni bodoh. Bahasa kan? senang. Bahasa kasarnya kan. Pasal apa? Kadang-kadang orang-orang yang jenis tak makan saman ni, dia kena cakap begitu baru dia faham. Sentap sikit ya. Dan Allah kata walaqad istafainahu fid dunya, kami telah memilihnya. Dia ada istilah mustafa dengan ijtaba. Maksudnya ijtaba ini maksudnya pilih dengan ada asas, ada sebab mengapa Allah nak pilih. Tapi kalau mustafa, pasal ada orang orang-orang Yahudi kata, mengapa pilih Nabi Muhammad daripada orang Arab? Mengapa tak pilih daripada Bani Israel? Itu Allah punya istilahnya hak kan, nak pilih A ke B ke C ke. Jadi yang pentingnya ialah kita terus menjadi orang yang soleh. Kalau di dalam ayat 130 ini, wa innahu fil akhirati laminas solihin, kena jadi orang yang soleh bersama-sama dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. So kita nak menyambung Ustaz ya pada ayat 131 hingga 134, sambungan bagaimana legasi Nabi Ibrahim ini diterangkan oleh Allah SWT. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Tak puas kita dengar kisah Nabi Allah Ibrahim. Bahkan bila kita sambut Hari Raya Aidil Adha, pasti kita akan ingat perjuangan, pengorbanan, kepatuhan, ketundukan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Walaupun dibesarkan dalam keadaan orang sembah berhala, tapi Nabi Allah Ibrahim tidak pernah sembah berhala, bahkan sentiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dibesarkan dalam keadaan begitu. Macam kita hari inilah, kita berada di dunia yang serba kemewahan, yang tanpa sempadan, macam-macam dunia dekat hujung jari, kemewahan yang melimpah ruah, tapi kita tak boleh lupa akan Allah. Kerana Tuhan kita bukan dunia, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jom kita baca balik kisah yang seterusnya daripada ayat yang 131 hingga 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها
اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim daripada ayat 131 hingga 134 ini Ustaz ya. Sebahagian daripada halaman yang ke-20 menyambung kepada ingatlah pada ayat 131 ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim berserah dirilah aslim, maka dibalas oleh Nabi Ibrahim aslamtu lirabbil alamin ya. Allah menyuruh untuk aslim, menyerahlah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Balas Nabi Ibrahim ini tidak diikuti dengan wa Ustaz ya. Tak ada waqala, tak ada faqala, tidak ada thumma qala, tak ada saufa qala, tak ada. Mesti ada makna Ustaz. Maksudnya apa? Maksudnya ialah pada masa yang sama dibalas oleh Nabi Ibrahim. Dan bila Nabi Ibrahim membalas, bukan perkataannya uslima, bukannya aku menyerah. Itu dalam bentuk fi'il mudhari' ya, iaitu continuous tense bahasa Inggerisnya tuan-tuan ya. Tapi aslam tu ini maksudnya fi'il madhi. Benda yang macam dah berlaku. Dia lebih kurang macam inilah Ustaz ni, kalau kita pergi restoran ke apa ke, mama teh tarik satu, siap. Begitu kan. Okey, siap. Padahal dia maksudnya dia dah bersedia betul. Dia tak ada tangguh-tangguh lagi, terus pergi ke belakang, terus hantar ke depan. Nak ceritanya ialah Nabi Ibrahim adalah bersifat dengan aslam tu. Aslam tu. Maksudnya ia memberi panduan kepada kita yang ikut pada Nabi Ibrahim, tak macam Bani Israel. Bila Nabi Musa ajak dia buat sesuatu, suruh sembelih lembu, tanya banyak sangat Ustaz. Tak buat pun kan. Dah tahu lembu Baqarah itu lembu betina, dia siap tanya lagi mahi kan, apa itu kan. Itu menceritakan mereka ini tidak menyerah kepada Allah. Ataupun kalau uslima itu maksudnya kalau bahasa fi'il mudhari' tadi tu mungkin buat sekarang ataupun nanti kejaplah ya. Tapi Nabi Ibrahim menjawab aslamtu lirabbil alamin, aku ini menyerah terus kepada Tuhan sekalian alam ya. Ini panduan daripada ayat 131 diikuti dengan satu wasiat, satu nasihat penting, biha wa wassa biha Ibrahim bani ya, disampaikan wasiat itu kepada anaknya, demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Yakub ini sebenarnya nama lainnya adalah Israel Ustaz. Jadi ini sebenarnya Allah nak beritahu pada kita umat Islam, dalam masa sama orang Bani Israel yang kata bahawa saya ni Bani Yakub, Bani Israel, tengok ayat ini bahawa sebenarnya Nabi Ibrahim berwasiat kepada Yakub. Yakub ini bukan anak Nabi Ibrahim Ustaz. Dia adalah cucu ya. Dia ada Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim, ada Ishak, daripada Ishak turun kepada Yakub. Jadi Allah menyatakan apa wasiat Nabi Ibrahim, ya bani ya innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya wahai anakku, Allah telah memilih untuk kamu din, agama, jangan mati kecuali dalam keadaan
muslimun. Ini nak beritahu bahawa agama yang diterima bukanlah agama Yahudi, bukan agama Nasrani, tetapi agama Islam, iaitu menyerah betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penghujahan yang kalau surah ini turun di Madinah, orang-orang Yahudi bila baca, dia kata dia pengikut Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim, kemudian terus sampai pada Nabi Musa, sampailah pada waktu itu, tapi sebenarnya mereka tak ikut. Mereka tak ikut. Am kuntum syuhada, disambung lagi pada ayat yang ke-133 ini, adakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanmu, ya, sepeninggalanku. Jadi nak ceritanya Nabi Yakub ini anaknya Nabi Yusuf, dan juga beberapa abang yang kalau dalam surah Yusuf itu dia rasa macam abang ni buat perangai. Tetapi masih lagi kita ingat bahawa dalam pelajaran perkara ini, nak ceritanya kadang-kadang ada orang tu, Nabi Yakub ayah dia itu Ishak, ayahnya lagi datuknya Ibrahim, tapi anak dia tu masih buat perangai. Pelajarannya apa Ustaz? Kalau kita pada tuan-tuan yang berada kat rumah, kalau kita ada buat yang terbaik, kadang-kadang anak buat perangai itu biasa. Itu biasa. Dan kalau kita baca surah Yusuf nanti, bila kita sampai surah yang ke-12, kita akan nampak bahawa anak itu mungkin buat perangai peringkat awalnya, tapi kalau ayah masih lagi cakap elok-elok, latih elok-elok sebagaimana yang disampaikan dalam ayat 133, maka insya-Allah Allah akan jaga keluarga tersebut apabila anak itu sentiasa ingin kembali kepada Allah. Kalau kisah abang Nabi Ibrahim tu, akhir cerita Nabi Yusuf itu, dia bertaubat. Maksudnya berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ceritanya ialah anak buat perangai ini normal, ya. Dia tak adalah pula ada orang kata peliklah mengapa anak ustaz tu dia buat perangai ke apa ke. Sebenarnya iman bukannya apa Ustaz dalam nasyid tu, iman tidak diwarisi. Tidak diwarisi. Tidak boleh dijual beli kan. Itu dah tukar-tukarlah seni kata tu kan. Okey, itu sebabnya tak boleh jadi penasyid maksudnya. Nak ceritanya ialah kisah ini pada ayat 133 ini menjelaskan kepada semua, ya, yang cuba buat yang terbaik, kalau ada cabaran dalam mendidik anak ini, itu adalah ujian daripada Allah, kita berdoa. Ya, kita berdoa macam Nabi Ibrahim, macam Nabi Yakub, ya. Dan dalam hal ini ketika Nabi Yakub ingin meninggal dunia, dia bertanya pada anaknya, ma ta'budu min ba'di. Dia bila bercakap dah nak meninggal masih lagi boleh tanya soalan ini Ustaz. Maksudnya ayah ni dah biasa cakap bab-bab agama, bab-bab tauhid ini sebelum dia nak meninggal. Kalau tidak, ayahnya dia akan malu ataupun dia tak nak cakap. Yang penting mungkin paling hebat pun cakap pasal harta lah. Aku ada tinggalkan rumah 3 biji, ni nanti kamu urus adik-beradik, jangan bergaduh. Itu je lah dia punya topik dia. Tetapi topik antara yang terakhir diucapkan oleh Nabi Yakub ialah ta'budu min ba'di. Pelajaran untuk saya ialah topik-topik keagamaan ini perlu diucap, dibanyakkan ketika saya sihat. Kan akhirnya bila di hujung usia, kalau tanya pun tak adalah kata abah ni macam pelik sangat. Buang terbiat. Memang abah ni memang dah tak lama ni kan. Dia tak cakap begitu, ya. Kerana apa? Kerana kita dah biasakan perkara ini, sebagaimana tuan-tuan mengajak anak ke My Quran Time, baca Quran. Ini bibit-bibit yang penting untuk kita menjejak kepada kisah Nabi Yakub, kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di hujung ayat 134 itu ada satu peringatan yang penting yang kita ingin beri perhatian. Dan mungkin Ustaz kalau boleh ulang balik Ustaznya, cerita tentang tilka ummatun qad khalat. Allah menemplak kepada Bani Israel Yahudi pasal mereka ni bangga Nabi Ibrahim, bangga pasal ada Nabi Yakub, bangga pada Nabi Yusuf, Nabi Musa, tapi mereka ni Allah cakap apa? Itulah umat yang lalu. Kamu bangga-bangga tu, itu umat lalu. Kau buat apa? Ini ayatnya. Silakan Ustaz. Okey, kita baca ayat terakhir 134 Ustaz. 134. Masya-Allah, begitu hebat. Wasiat daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk anak-anaknya supaya anak dia ikut jejak langkah dia, mati betul. Dalam keadaan melainkan dapat dalam keadaan Islam itu. Masya-Allah, dia nak kalau kita juga boleh wasiat kepada anak-anak, boleh contoh Nabi Ibrahim. Maknanya macam Ustaz sebut tadi dah, biasanya orang tanah ada, rumah ada, pandai kamulah. Itu je topiknya. Tapi Nabi Allah Ibrahim nak mati, macam mana dia berwasiat supaya anak-anak jadi soleh. Nabi Yakub. Supaya jadi orang yang soleh, masya-Allah. Okey, kita baca ayat 134. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tilka
أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Surahul Azim ayat 134 ini mengingatkan kita kepada legasi Nabi Ibrahim, peninggalan Nabi Ibrahim, kemudian daripada Nabi Ibrahim itu Nabi Ismail, Nabi Ishak, daripada Nabi Ishak itu Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ketika meninggal mengingatkan pada anak dia, ya, itu yang kita belajar. Dalam ayat 133 itu sebenarnya mesej kepada Bani Israel ataupun Yahudi, sebenarnya kalau kamu kata ikut Nabi Ibrahim, ikutlah kepada Nabi Ismail, Ishak dan Yaqub, ya, iaitu di hujung itu wa nahnu lahu muslimun, ya, kami ini menyerah diri betul-betul kepada Allah. Istilah lahu itu ustaz, ya, dia boleh cakap saja wa nahnu muslimun, tapi di sini ada perkataan lahu. Tuan-tuan di rumah pada ayat 133 itu kena beri penekanan bahawa kami ini kepadanya, hanya kepada Allah semata-mata yang esa kami menyerah diri. Kadang-kadang ada orang yang anak kita dia Islam tapi setengah serah pada Allah, setengah serah pada kawan. Bila setengah serah pada kawan itu yang kadang-kadang terikut kawan. Kalau setengah serah kepada bos, apa jadi ustaz? Mungkin waktu bos tak ada dia semayang awal waktu, bos ada saya semayang lambat. Ataupun waktu bos ada dia kerja betul-betul, bos tak ada, bos tak nampak ustaz, ya. Padahal sebenarnya wa nahnu lahu muslimun, kalau saya ini mengikut kepada Nabi Yaqub ataupun kepada anak-anak Nabi Yaqub itu Nabi Yusuf dan juga abang-abangnya, wa nahnu lahu muslimun. Dan ayat yang ustaz baca tadi itu Allah bercerita tentang semua perkara ini telah berlalu. Kalau kamu bangga sangat pun telah berlalu. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Apa maksudnya? Bagi mereka apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Allah nak cakap mereka akan dapat yang terbaik pasal mereka sudah berusaha. Kamu buat apa? Kan? Kamu buat apa? Kamu bangga menjadi orang yang daripada Nabi Ibrahim, daripada Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub. Kamu bangga, ayah saya, datuk saya, nenek saya, kamu siapa? Kan? Allah nak cakap kamu buat apa? Yeah. Jadi di situ peringatan kepada kita juga tuan-tuan. Kita cakap umat Islam pada zaman 1400 tahun yang lepas, Nabi berhempas pulas, bagus, Islam cemerlang, itu sejarah kita. Orang Islam zaman ini kita kena tanya kita buat apa. Kan? Pasal Allah cakap walakum ma kasabtum. Kita tidak boleh pula ambil pahala daripada Nabi Muhammad masuk akaun kita, kata saya umat Nabi Muhammad nanti dapat syafaat tapi tak buat apa-apa. Ini sebagai satu teguran daripada Allah untuk saya kena berusaha bersungguh-sungguh, ya, mengamalkan, mengambil apa yang ada dalam Al-Quran ini. Wala tusaluna amma kanu ya'malun, dan tidak kamu ditanya tentang apa yang mereka telah lakukan. Jadi yang penting bagi umat Islam bila kita membaca ayat ataupun halaman 20 ini, kita kena beramal ustaz. Beramal seperti mana tuan-tuan baca Quran, beramal, tambah lagi amal, ajak ahli keluarga, itu tandanya kita ini betul-betul wa nahnu lahu muslimun. Jadi ini sebagai satu peringatan kepada kita ustaz, ya. Mungkin ustaz ada satu dua perkara yang ustaz nak tambah lagi daripada halaman nombor 20 ini, terutama bila ustaz membaca ayat yang panjang ustaz, ya. Bila baca ayat yang panjang tadi itu satu mesejnya panjang. Saya dah terangkan sikitlah. Tapi dari segi penekanan pada muka surat ini, kalau ustaz nak menambah silakan. Ya, masya-Allah, kita lihat seorang Nabi yang bergelar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, lambang pengorbanan kita semua. Kita menyati peristiwa sejarah ketundukan dan kepatuhan Nabi Allah Ibrahim, walaupun dalam apa jua ujian demi ujian ini dah kira melepasi ujian-ujian yang hebat. Betul. Nabi Allah Ibrahim tetap menyati Allah Subhanahu wa taala.
banyak kalau ikut doa-doa ini yang boleh kita amalkan. Maksudnya jangan lupa usaha dan banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang boleh kita amalkan, Ustaz? Ya, doa-doa inilah yang sebenarnya kalau kita boleh jadikan sebagai amalan ya, dengan penuh penghayatan lah kan. Contohnya kalau bercakap tadi tentang Rabbana waj'alna muslimain laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak pada ayat 128. Jadi ini sebahagian daripada resolusi yang kita boleh ambil daripada halaman ini. Jom sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, untuk kita sentiasa mengamalkan intisari daripada halaman 20 ini, menjejak kepada Nabi Ibrahim, selalu berdoa agar amalan keluarga kita, ya, kita dan keluarga kita diterima Allah sebagaimana Nabi Ibrahim pada ayat 127 berdoa untuknya dan untuk Nabi Ismail. Yang pertama. Yang kedua, kita doakan keislaman zuriat kita dan sentiasa bertaubat memohon keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita cakap tentang taubat, bukan sekadar buat dosa besar saja bertaubat. Kalau kita dah buat baik baca Quran pada hari ini juga tuan-tuan, kita kena bertaubat banyak ya. Di hujung majlis kita nanti kita baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pasal kita mungkin tak buat yang terbaik kan. Dan yang ketiganya, baca, faham dan hayati isi kandungan Al-Quran, kerana itulah tilawah dalam My Quran Time ini penting. Dan bukan sekadar itu ya, dia perlu diikuti dengan tazkiyah dan ta'lim, dalami lagi ilmunya untuk kita amalkan. Moga-moga Allah izinkan kita mudah mengikut Nabi Ibrahim. Jom Ustaz untuk kita berdoa, Allah mudahkan kita. Masih insya-Allah sama-sama kita berdoa sebagaimana yang Ustaz sebut tadi, kita cuba ikut doa yang Allah Taala rakamkan dalam Al-Quran, doa yang telah dibaca oleh para nabi dahulu. Mudah-mudahan kita ikut dan kita mendapat keberkatan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah kami dan zuriat keturunan kami orang-orang yang sentiasa tunduk patuh kepada perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, Kau jadikanlah kami dan zuriat keturunan kami, ya Allah, orang-orang yang sentiasa berserah kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, Kau terimakanlah akan taubat kami, ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau-lah yang maha penerima taubat, ya Allah, lagi maha mengasihani, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau biarkan kami dalam keadaan dosa, ya Allah, kecuali Kau ampunkan kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau biarkan zuriat keturunan kami mati, ya Allah, melainkan dalam keadaan mereka beragama Islam, ya Allah, tunduk patuh kepada perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimakanlah segala amalan kami yang telah kami lakukan, ya Allah. Terimakanlah bacaan Al-Quran kami, ya Allah. Terimalah akan kefahaman ayat-ayat yang kami baca ini, ya Allah. Ya Allah, terimakanlah segala amalan-amalan yang kami lakukan, ya Allah. Moga-moga apa yang kami lakukan ini akan memberatkan timbangan mizan kami di hari akhirat, ya Allah. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau-lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi atas doa yang kita ikut panduan daripada halaman 20 ini sebagai amalan kita, dan kita ingin terus menyebarkan tilawah Al-Quran ini, taklim Al-Quran ini ke seluruh dunia ya. Salah satu kempen yang kita teruskan iaitu wakaf untuk ummah. Saya menyeru pada tuan-tuan untuk sama-sama menyumbang agar lebih banyak lagi mushaf Al-Quran boleh kita hadiahkan kepada institusi-institusi agar tilawah terus berjalan di mana sahaja, bukan sekadar sekali setahun, 2 kali setahun, tetapi sepanjang hari. Dan My Quran Time mengiringi setiap mushaf ini agar baca, faham, amal ini menjadi budaya, menjadikan dunia ini lebih maju berasaskan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan mengikuti siri ulangan bagi program ini Tuan Ustaz pada jam 5 petang, ya, insya-Allah pada 11 malam pada malam ini dan juga 6 pagi esok. Kita akan menyambung pada halaman 21, halaman akhir juzuk pertama Ustaz pada hari esok. Ya, musim pertamalah, juzuk pertama ni musim pertama. Moga-moga musim pertama ini kita alami dengan penuh riang gembira, mengambil pelajaran daripada My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.